Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton sekalian. Pada episod kali ini, kami akan memperlihatkan anda berkenaan dengan masalah pembuangan sampah yang berlaku di negara kita. Aktiviti pembuangan sampah secara haram sudah lama menjadi isu yang membelenggu di Malaysia. Kami telah meninjau ke beberapa buah lokasi tapak pembuangan sampah yang berlaku di beberapa buah negeri, termasuklah Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Pahang dan juga Sarawak. Oleh itu, saya Umi Nusahira akan mula berkongsikan berkenaan dengan masalah pembuangan sampah yang berlaku di Negeri Sembilan. Walaupun banyak usaha bagi membanteras kegiatan ini dijalankan oleh pihak yang bertanggungjawab di Negeri Sembilan seperti Majlis Bandaraya Seremban dan SW Corp Malaysia bagi perkhidmatan pembersihan awam, namun perkara ini masih lagi tidak dapat dibendung disebabkan mentaliti yang cetek oleh sesetengah individu kerana mereka hanya mementingkan diri sendiri dengan merosakkan alam sekitar. Baiklah, sekarang kita berada di salah satu lokasi pembuangan sampah yang dilakukan secara haram oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang anda dapat lihat di sini, kita dapat melihat sampah sarap yang terlampau banyak yang telah dibuang di kawasan yang terpencil. Walaupun ia kelihatan terpencil, namun ianya mampu memberikan impak yang sangat besar kepada ekosistem kita. Saya telah berkesempatan untuk menemu ramah seorang penduduk di kawasan tersebut, iaitu Encik Muhammad Izzuan. Beliau telah bersama-sama turun ke lokasi kejadian untuk menceritakan berkenaan dengan keluhan beliau sepanjang kegiatan pembuangan sampah secara haram ini dijalankan di tepi jalan yang terpencil semenjak beberapa tahun yang lalu. Saya tak minat jalan kat belakang tu sebenarnya. Sampah banyak sangat. Nak lagi jalan dia rosak pula. Lepas tu bila sampah banyak, jalan pun rosak. Teruklah jadinya, takung-takung, air semua kotor lah. Orang buang sampah sini sana, sini jalan shortcut, orang tak ada. Memang orang buang-buang lah sampah situ. Pihak berkuasa tu saya tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab kalau kita tengok dekat taman-taman ni kan, ada lah ahli-ahli majlis ke ahli-ahli yang berkaitan lah yang kutip sampah semua tu. Ada saya nampak. Tapi sebab saya dengar-dengar jalan belakang tu jalan persendirian, jadinya saya tak tahu lah sama ada itu atas jurisdiction PBT ataupun hak orang tu sendiri, tuan tanah sendiri. Hai, saya dah puas dah mengeluh sebenarnya. Sebab saya tengok orang buang sampah ni tak kira apa. Macam contoh tu Mas. Contoh tu, kulit sampah gula-gula. Yang sekecil-kecil alam pun orang buang merata-rata. Dia tak ada kesedaran dalam diri tau. Macam saya, sampah gula-gula tu pun saya simpan dalam poket saya dulu. Saya simpan dalam kereta dulu. Sampai tong sampah barulah saya buang. Bukannya tak boleh. Kalau seorang buang sampah merata-rata, kalau 100 orang, bersepah taman kita. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Sebenarnya saya harapkan yang kita ni sama-sama jaga kebersihan. Sebabnya dari kalau kebersihan kita jaga,
sampah tak ada, kita dapat kurangkan wabak penyakit semua. Kita tak nak lah macam tiba-tiba ahli keluarga kita kena serangan denggi ke, malaria. Mana tahu tiba-tiba ada malaria ke kan. So kalau boleh tu kita sama-samalah jaga kebersihan dekat taman-taman kita ni. Ringkasnya, beliau memaksudkan bahawasanya kita sebagai seorang manusia yang sihat dan waras hendaklah sentiasa menjaga alam sekitar dengan tidak membuang sampah di merata tempat demi kesejahteraan hidup kita serta negara. Saja laporan berkenaan dengan masalah pembuangan sampah yang berlaku di Negeri Sembilan oleh saya, Umi Nusaira. Jadi, mari kita teruskan lagi perbualan ini bersama dengan rakan saya, Amira di Melaka. Sekian sahaja berita Umi Nur Sahira. Terima kasih Umi atas laporan di Negeri Sembilan. Bersama saya Nur Amira Asyiki binti Rahim, saya akan melaporkan di Negeri Melaka. Kejadian pembuangan sampah di merata-rata tempat masih dapat dilihat di negara kita ini. Sikap sambil rewa oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuatkan alam sekitar kita semakin tercemar. Melaka merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sejarah serta keunikan yang tersimpan. Melaka pernah menjadi salah satu destinasi perdagangan yang terkenal seantero dunia. Sepanjang perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan, wujud kebaikan yang memberi manfaat kepada alam sekitar. Air Sungai Melaka umpamanya yang sebelum ini agak keruh telah menjadi jernih berikutan tiada aktiviti pelancongan yang dijalankan. Sepanjang pelaksanaan PKP, Malaysia telah berjaya mencatatkan kes harian COVID-19 terendah pada 1 Julai 2020. Setelah Malaysia berjaya mencapai tahap penurunan kes yang terendah, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman tentang kebenaran merentas daerah dan negeri. Oleh itu, aktiviti pelancongan di Melaka telah beroperasi kembali. Seperti yang kita tahu, Sungai Melaka merupakan destinasi pelancongan yang menjadi tumpuan ramai apabila datang ke Melaka. Namun, usaha kerajaan dalam memelihara kebersihan di Sungai Melaka telah dicemari oleh sikap manusia yang tidak bertanggungjawab, yang gemar membuang sampah ke dalam sungai. Mari kita dengarkan keluhan Encik Said Fazil Shah yang merupakan peniaga tempatan di kawasan Sungai Melaka ini. Hubung dengan air laut, so dia tutup dengan buka kan. So pencemaran Sungai Melaka ni disebabkan oleh ada sikap manusia yang tidak rasa bertanggungjawab lah. Contohnya macam ada pelancong tu datang, dia buang sampah merata-rata dekat sungai ni kan. So macam itulah yang membuatkan pencemaran Sungai Melaka ni. So itu satu. Yang keduanya, macam kawasan Sungai Melaka ni pun terdapat banyak kedai-kedai kan, kedai-kedai makan apa semua. So kadang-kadang tu dia orang macam buang sampah dia orang pun macam tu je, dia buang dekat sungai kan. So dia orang malas nak pergi ke tong yang besar, tong sampah besar kan. So dia buang dari situ je. So disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab ni lah Sungai Melaka ni tercemar, and then ada bau yang kurang enak. So macam kalau pelancong datang tu, kiranya dia macam tak rasa sesuai lah nak berjalan dekat Sungai Melaka ni. So macam harapan saya lah, kalau manusia-manusia kat luar tu yang rasa bertanggungjawab tu, kalau boleh janganlah mencemarkan Sungai Melaka kita ni. So kita kena jaga sungai kita lah. So barulah alam semula jadi tu dia dijaga kan. Seperti yang kita tahu, walaupun masalah pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat lebih ketara di darat, tetapi masalah pembuangan sampah sarap ke dalam air akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada alam sekitar, terutamanya kepada hidupan di dalam air. Didakwa penduduk menjadi bertambah buruk, bukan hanya mengubah warna sungai itu menjadi keruh, tetapi ia turut berbau busuk, dan ini mendatangkan ketidakselesaan di kalangan penduduk dan pelancong daripada luar.
Tambahan lagi, negara kita berusaha untuk mempromosikan industri pelancongan di negara kita ini. Ianya adalah amat mendukacitakan apabila kita melihat kawasan seperti Sungai Melaka ini dicemari oleh sampah sarap yang disebabkan oleh pengunjung tempat itu sendiri. Salah satu daya tarikan kawasan seperti Sungai Melaka ini adalah keadaan keasliannya yang bersih dan segar. Oleh yang demikian, jika kawasan tersebut sudah dicemari oleh sampah, maka ianya tidak akan begitu menarik lagi, dan untuk membersihkan kawasan seperti Sungai Melaka ini tidaklah mudah. Selain daripada kesan kepada alam sekitar, salah satu daripada kesan pembuangan sampah sarap di rata-rata tempat ini adalah kesan visual yang negatif. Ianya juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu dan juga boleh memberikan gambaran bahawa penduduk di kawasan itu tidak pembersih walaupun hanya disebabkan oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja, seperti mana peribahasa sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Oleh yang demikian, setiap individu itu perlulah mengelakkan daripada membuang sampah di rata-rata tempat atau bukan di tempat yang dihaskan. Menjaga kebersihan di sesuatu kawasan adalah untuk menjaga kebersihan, kesihatan, keselamatan dan keselesaan bersama. Sekian laporan daripada saya, Nur Amira Ashikin. Mari kita teruskan laporan daripada Alisa di Sarawak. Kuching, Sarawak. Bandar utama di Sarawak dan cukup gah dikenali sebagai bandar yang amat bersih. Pelancong yang telah berkunjung ke sini pasti akan terpegun dengan kebersihan dan keindahannya. Namun, sudah pasti ada segelintir masyarakat yang bersikap tidak endah tentang impak masalah pembuangan sampah dan ini telah menyebabkan penduduk Kuching berasa tidak selesa. Untuk menjadikan Kuching City of Unity ini a city with a soul, kami merasakan masalah ini merupakan satu masalah yang besar sekali. Bersama saya Elisa Spencer untuk melaporkan masalah pembuangan sampah yang ada di Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak pernah menjadi antara bandar yang terbersih di Malaysia, namun beberapa segelintir masyarakat masih lagi tidak peka akan pembuangan sampah ini dan ini telah menyebabkan beberapa masalah pembuangan sampah di Kuching masih lagi berleluasa dan agak membimbangkan. Di sini saya berada di lokasi perumahan Tabuan Laru. Menurut penduduk di sekitar ini, pondok ini merupakan sebuah pusat kita semula yang terletak di kawasan perumahan bertujuan khas untuk pengoperasian pengumpulan barangan terpakai dan kita semula. Halo, nama kami Daniel. Kami dah diam dari perumahan situ. Masalah pembuangan sampah tu memang dah lama dah depan lorong ya. Tapi masalahnya bau tempat buang sampah memang bau lah sampai masuk ke rumah, sampai dapat beli punci tenang je cium bau. Barang dibuang tidak macam pantal lama, terlalu lama, baju-baju lama dan macam-macam lagi lah. Sedap tak nak suka hati juga lah buang sampah. Patut kami kejut lah. Sampai ke atas pondok juga recycle yang pun ada sampah. Segelintir masyarakat yang tidak berkemampuan sering dilihat berkumpul dan menunggu di situ untuk memungut barangan buangan penduduk berdekatan. Dalam tempoh masa yang panjang, pusat kita semula tersebut telah menjadi longgokan sampah yang ditinggalkan oleh sikap penduduk yang tidak bertanggungjawab tersebut.
tempat perumahan tu yang dekat juga dengan supermarket. So kadang-kadang supermarket dia pun buang juga sampah. Sekati tidak lah. Setiap kali orang buang sampah, memang setiap hari ada lah. Sebab tempatnya adalah tempat orang seka barang. Apabila orang seka barang, orang yang agak siakan membungkah barang, kayak terbiar macam aja. So dah sial lah. Masalahnya ya tetap terjadi lah. Hai, nama aku Nick. Aku dia buat Taman Lado. Dan aku seek isu pasal segi tempat market nearby my house there. Every time aku pakai benda mesti bau limit lah. Dapat cik tempat recycle benda. So kadang-kadang remote ke pakai benda. So plus di BKU pun mesti selalu allow datai ambil sampahnya. So maybe BKU should take action lah. Hai, saya ngaran Akid Melody. Akid tu merupakan penduduk di kawasan tempat recycle yang tercemar. Usually mudah Akid kelotai recycle barang-barang use stuff Akid di sini. Selalunya Akid nangga the people yang duduk-duduk dekat areas ya. And it makes me quite uncomfortable. Orang nak buang sampah tak bau lah, kita tiap dilam buang apa lah. Nang bau nang bau sampai orang nak makan-makan dekat kata. Nang paling bau. Aku sebagai orang muda pun siapa tahan nak malah bau yo. Nang cepat lah. Rakyat Malaysia sering membuang sampah di merata-rata tempat asalkan ada kesempatan. Oleh itu kita dapat lihat ramai masyarakat Malaysia membuang sampah di mana-mana sahaja, contohnya di sungai, pejabat dan seumpamanya. Oleh itu marilah kita berpegang tangan dalam membendung masalah isu pembuangan sampah ini. Dan sekian itu sahaja daripada saya di lokasi ini, Kuching Sarawak, dan seterusnya bersama dengan Faiz di lokasi seterusnya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Lisa yang telah melaporkan dari Sarawak. Okey, untuk pengetahuan semua, negara Malaysia tergolong dalam negara-negara yang maju dan mengikut statistik telah menunjukkan menjelang 2050 negara-negara maju akan menghasilkan sebanyak 70% peningkatan sisa pembuangan sampah. Peningkatan dalam penambahan sisa pepejal ini berlaku akibat daripada demand yang sangat-sangat tinggi daripada sektor pembinaan dan juga daripada sektor domestik sendiri. Namun demikian, isu yang menjadi perbualan hangat pada waktu ini ialah isu pembuangan sampah yang berleluasa yang berlaku di sekitar kawasan Seri Kembangan. Jadi, saya akan mengupas sedikit berkenaan tentang isu ini dan juga akan menemu ramah beberapa orang berkenaan tentang mengapa perkara ini berlaku dan seharusnya siapa yang perlu memberi tindakan yang sewajarnya dalam melakukan. Isu pembuangan sampah merata-rata kini telah menjadi satu fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat setempat. Kemudahan tong sampah yang disediakan di tempat-tempat rekreasi tidak digunakan sebaiknya. Persoalannya di sini, kemanakah hilangnya sivik dan juga perasaan malu orang kita terhadap isu ini? Okey, Cik Ilham, saya ingin bertanya kepada Cik Ilham, apakah punca sebenarnya berlakunya orang buang sampah rata-rata? Punca pembuangan sampah ni jadi bila kita tak ada CV, tak ada moral, tak ada pendirian hidup. Itu adalah punca-punca dia lah. Setiap negeri mempunyai badan bertanggungjawab yang menguruskan sistem domestik untuk memastikan hak kebersihan bandar terjamin. Usaha sama daripada sektor swasta juga dalam memperkasakan budaya pembuangan sampah di tempat yang betul, juga memberi manfaat kepada penduduk setempat. Setiap orang seharusnya bertanggungjawab dalam memastikan pembuangan sampah dijalankan dengan cara yang betul untuk membantu negeri-negeri yang mereka tinggal untuk kekal bersih. Okey, Cik Syazwi, bolehkah Cik terangkan sedikit berkenaan tentang
badan bertanggungjawab yang menguruskan pembuangan sampah di Seri Kembangan? Badan yang bertanggungjawab menguruskan sisa-sisa sampah di Seri Kembangan ni adalah MSJ, iaitu Majlis Pembenaran Suruhanjaya. Lepas tu MSJ ni dia akan mengarahkan sisa pembuangan sampah ni pada Isnin, Rabu, Jumaat pada setiap pagi pukul 10. Okey, Cik Helena Gilbert, sila terangkan berkenaan tentang apakah punca sebenar pembuangan sampah ni berlaku. Okey, bagi saya secara peribadi, pembuangan sampah ni berlaku sebab atas kita sendiri juga. Atas individu itu sendiri. Tingkah laku, betul. Contohnya macam Cik Alijah cakap, tingkah laku. Okay. Benda ni bermula dari rumah. Dia atas didikan ibu bapa. Bila di rumah, budak-budak ataupun tak kisahlah pelajar ke dari kecil, diorang kena dididik macam mana untuk buang sampah dengan betul. Bila benda tu berlaku di rumah, dia akan secara otomatik dia akan amalkan benda tu di sekolah dan tak secara langsung benda tu dia akan amalkan juga di luar. Contoh macam sekarang kita sebagai pelajar universiti, kita juga praktikkan benda tu. Contohnya macam kami tengah pegang botol kan. Okey, lepas habis minum kita orang akan buang. So dari situ kita boleh tahu bila kita buang sampah, maknanya orang tu memang dah diajar dari kecil. Dan bukan juga kerana ibu bapa sahaja. Benda tu juga kerana pada guru-guru juga semasa di sekolah. Okey. Contoh macam pelajar dia buang sampah di tempat yang merata-rata di sekolah contohnya. Dia buang sampah dekat tong sampah tapi bukan di dalam tong sampah. Jadi jika seorang guru tu tidak menegur budak tu ataupun pelajar tu, benda tu akan jadi kebiasaan. Jadi pelajar tu juga akan buat benda yang sama berkali-kali berulang sampailah dia masuk universiti ke, bekerja ke ataupun sampai bila-bila. Itu saja. Setelah beberapa tinjauan telah dilakukan terhadap beberapa fasiliti awam di sekitar Seri Kembangan, saya dapat melihat bahawa rata-rata mentaliti masyarakat kita sangat rendah terhadap isu pembuangan sampah merata-rata ini. Justru saya menggesa semua orang untuk sama-sama menyampaikan mesej moral kepada semua orang untuk menjaga kebersihan dan menjaga tingkah laku serta menghormati alam sekitar. Sekian sahaja laporan daripada saya serahkan kepada Khaliza. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Khaliza Khaliluddin. Hari ini saya ingin melaporkan kepada anda tentang kegiatan aktiviti pembuangan sampah yang berleluasa di sekitar tapak perniagaan. Di manakah tanggungjawab anda sebagai pengguna dan masyarakat di negara kita? Tapak perniagaan menjadi tumpuan orang ramai untuk berniaga dan membeli. Di negeri Pahang juga tidak terlepas daripada masalah pembuangan sampah. Sememangnya tapak perniagaan adalah kawasan sumber rezeki kepada peniaga maupun pembeli. Masalah isu pembuangan sampah sarap secara tidak terkawal di tapak perniagaan Bentong Pahang bukan sahaja menyakitkan mata, malah mampu mengundang penyakit denggi. Tinjauan wartawan lokasi mendapati banyak longgakan sampah sarap yang tidak diuruskan secara cermat. Mengikut laporan lokasi, mengatakan tapak perniagaan telah menjadi tempat pembuangan sampah yang sangat kritikal. Seringkali orang ramai hanya membuang plastik dan sisa minuman begitu sahaja. Tambahan lagi, para peniaga tidak mematuhi peraturan untuk menjaga kebersihan di kawasan tapak perniagaan mereka. Berdasarkan kepada aduan orang ramai mengenai pembuangan sampah di tapak perniagaan sangat kritikal, tanggungjawab bersama harus kita pertahankan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Sampah adalah perkara yang sering dianggap remeh tetapi ia mampu memusnahkan kehidupan manusia dan juga alam sekitar. Isu ini telah mendapat perhatian masyarakat setempat kerana perubahan landscape yang agak kotor. Sisa sampah bertaburan di tepi jalan dan juga di lereng jalan kedai. Malahan itu, isu pembuangan sampah sarap di tapak perniagaan telah mendapat perhatian Encik Samad, 56 tahun. Kalau time bekas hari tu memang bersepah. Kan, satu bekas hari ke, time besar malam ke, tapi ada orang tukar sapu.
Orang tukar sapu dia ada kan. Macam pasar malam, besok pagi dia buat sapu. Kalau pekan sehari, tengah hari tu dia sapu kan. Sampah ni kan. Mana-mana tempat pun ada kan. Payah nak cari kalau kata-kata betul-betul bersih kan. Bukan kata tak ada langsung, tak bohong kan. Ada yang buang juga kan sampah-sampah ni kan. Tak semua kan. Tapi kalau pasar malam macam tu lah keadaan dia. Kalau yang tukar sapu ada. Kalau yang pasar malam tu besok pagi tu dia orang sapu. Kalau pekan sehari, pagi, hari Rabu, petang tu dia ada kan. Macam kampung ni tak boleh nak cakap jugalah. Kalau nak keliling besar luas kan. Ujarnya mengharapkan setiap masyarakat perlu disiplin untuk mengawal masalah ini. Tak ni lah, ambil tahu lah semua kan. Ambil berat semua kan. Mana disiplin tu kena ada kat diri sendiri lah kan. Kalau ada tong sampah, tahu ada tong sampah kan. Betul adik kan. Tapak perniagaan adalah kegunaan orang awam, jadi pastikan setiap masyarakat tidak membuang sampah sesuka hati. Oleh itu, orang ramai perlu bersama-sama mendidik diri untuk memastikan kebersihan alam sekitar sentiasa terjaga dengan baik. Secara realitinya, masalah pembuangan sampah harus dibendung secepatnya mungkin dan perlu diambil iktibar oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita. Akhir kata, setiap individu perlu peka tentang masalah pembuangan sampah tanpa mengira di mana keadaan dan lokasi anda. Bersama-sama kita berganding bahu untuk membendung masalah pembuangan sampah di negara kita. Sampah bukan perkara yang remeh yang perlu diabaikan. Pastikan anda menjalankan tanggungjawab. Buang di tempat yang sepatutnya. Patuhi peraturan.